Didik TV KPM. Terima kasih Lokman. Alhamdulillah. Jadi pada ketika ini Ustaz akan teruskan dengan sumber hukum Islam. Ada 4 sumber hukum Islam yang pertama, iaitu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma' ulama. Dan keempat adalah qiyas. Jadi Luqman Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah dan juga Madinah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pula dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, dari segi perakuan dan juga sifat dan juga lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma' dan qiyas adalah daripada ulama. Jadi untuk menentukan satu hukum sama ada yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, maka ulama akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi seterusnya kita akan memahamkan maksud hadis. Jadi Ustaz dah minta Maisarah menerangkan maksud hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis dari segi bahasa ialah kata-kata atau baharu, manakala dari segi istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Tahniah. Jadi maksud hadis ni iaitu dari segi bahasa adalah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sama ada percakapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, pengakuan dan persetujuan dan juga sifat Rasulullah SAW. Jadi contoh macam pengakuan tu, pernah satu ketika Fatimah pada anak baginda Nabi Muhammad SAW bermain patung waktu hari raya. Jadi patung ni dulu tak boleh kan? Tapi bila Rasulullah masuk dalam bilik, boleh pula main patung. Maka itu adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hukumnya harus. Dibenarkan Ustaz. Dibenarkan. Jadi kita nak cuba anak murid kita ni kefahaman itu. Kitab boleh. Okey. Untuk kitab hadis ini, saya nak bertanya kepada murid-murid kita atas talian juga di rumah, mungkin boleh tuliskan 4 kitab hadis. Betul Ustaz? Okey, jadi kepada murid-murid yang berada di rumah maupun yang berada di atas talian ni, tuliskan 4 kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tengok kita dia boleh tulis tak? Betul. Sekarang orang semua tengok dalam internet Ustaz je kan, macam-macam Banyak kitab hadis Ustaz banyak kitab hadis. Macam-macam datang kitab hadis ni. Jadi kita nak tengok adakah murid-murid kita yang berada di dalam rumah ataupun di atas talian boleh kemukakan 4 kitab hadis Nabi. Rasa dah siap tulis. Okey, dah bersedia kan? Okey, siapa yang dah siap sila tunjukkan di hadapan kamera anda jawapannya. Okey. Siapa tu? Kita lihat dahulu Ummi Ustaz. Okey, Ummi. Apa dia tu? Sila sebutkan Ummi. Sunan Abi Daud. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Okey. Kita tengok nanti. Okey, kita tengok nanti. Seterusnya mungkin Arisha sebutkan kitabnya. Sahihul Bukhari. Okey. Sahihul Bukhari. Kemudian Izul, silakan. Sunan An-Nasa'i. Okey, dan yang terakhir silakan Maisarah. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Okey, jadi kita sudah diletak dulu. Okey, letak dulu. Okey. Jadi Ustaz akan nyanyikan dulu. Nasyid kita hadis tengok betul ke tak. Kita tengok siapa yang kena. Okey Ustaz. Jadi Ustaz pergikan tengok sini Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta'ul Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Saya tak mau hujung je Ustaz. Okey. Jadi kita nak seorang. Siapa yang boleh nyanyikan semula? Siapa yang nak nyanyikan semula? Silakan Izul. Okey, Izul. Okey. Kita dengar suara Izul. Okey. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta'u Malik, Sunan Ad-Darimi,
Musnad Ahmad inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Okey, sedap juga suara anak muda Nak bagi Ustaz. berapa tu? Nak bagi berapa? Okey, saya nak bagi satu senyuman lah kepada Izul. Tahniah Izul. Mantap bagus. Okey. Jadi kita tengok tadi yang anak murid kita sebutkan, maksudnya pertama Sahihul Bukhari betul, Sahih Muslim betul, Sunat Abi Daud dan juga Sunat An-Nasa'i. Semua betul. Tahniah. Cuma Izul tadi tulis salah sikit, dia bukan tulis sunan, dia tulis sunat. Oh, sunat. Orang lelaki Ustaz. Masya-Allah. Okey. Jadi Ustaz teruskan Ustaz nak minta Izul juga. Okey, boleh Ustaz. Bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Izul? Boleh. Silakan. Qala Imam Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyah wa iza stunfirtum fanfiru. Terima kasih Izul. Itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tadi ada dua komponen penting, iaitu sanad dan juga matan. Dalam hadis mesti ada sanad dan matan. Jadi ustaz nak minta Maisarah menjelaskan maksud sanad. Maksud sanad dari segi bahasa ialah sandaran, manakala dari segi istilah ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Okey, contohnya qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Yahya bin Sa'id hadatsana Sufyan qala hadatsani Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Baik Roman maka sanad ni adalah perawi-perawi hadis. Kita mesti yakini dia adalah seorang yang jujur, amanah, berpengetahuan tinggi, tidak pelupa dan yang paling penting akhlak mahmudah. Jadi ustaz nak tanya pada Maisarah, siapakah nama perawi hadis dalam sanad? Yang pertama Al-Imam al-Bukhari, yang kedua Ali bin Abdullah, yang ketiga Yahya bin Sa'id, yang keempat Sufyan, yang kelima Mansur, yang keenam Mujahid, yang ketujuh Tawus, yang ke-8 Ibni Abbas radhiyallahu an, dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua betul, masya-Allah. Tahniah. Jadi kita nak tengok pula dalam hadis mesti ada masuk matan. Dipersilakan Arisha. Maksud matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir, manakala pada istilah pula ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, tadi ustaz lupa nak letak satu tu. Ustaz. Umi dah dapat. Semua dapat Masya-Allah. Okey, semua dah jawab ustaz. Tahniah semua. Dapat semua satu-satu Tapi Izul tambah lagi satu tadi, dia baca hadis tak letak lagi. Okey. Baik. Izul mendahului nampak Masya-Allah, mendahului banyak. Okey. Jadi maksud yang matan tadi adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatu wa idza tunfirtum fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas Fathul Mekah, tetapi masih ada jihad dan niat, maka apabila engkau diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Ini adalah matan, iaitu isi kandungan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz dekat sini nak minta kita nak buat satu permainan. Okey. Iaitu ustaz akan sampaikan kepada Arisa dulu, yang lain akan tutup speaker. Jadi kita akan sampaikan telefon buruk. Buruk. Okey. Telefon rosak. Macam rosak buruk lah. Jadi ustaz akan, yang lain tutup speaker, kita akan sampaikan kepada Arisa 2 kali, kemudian Arisa akan sampaikan kepada Maisarah, angkat nama. Okey, baik. Okey, jadi ustaz akan sampaikan kepada Arisa. Arisa tolong dengar Okey, yang lain sila tutup speaker Okey. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Ini betul-betul ni, bukan tipu-tipunya. Okey. Jadi kita nak minta Arisa, minta siapa?
Saya nak Maisarah. Okey, Maisarah. Okey, Maisarah. Okey, Arisa boleh bacakan. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal sihat untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey. Nak minta siapa pula? Maisarah. Okey, Umi. Okey, Maisarah boleh? Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, Maisarah nak minta okey, Umi pula nak minta siapa? Okey, Izul. Okey, Umi boleh teruskan? Sekali je. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, sekali saja. Okey, sekali saja. Okey. Nah, last kita sudah tentu kita minta siapa? Izul. Okey. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, rasa cukup. Okey, cukup Ustaz. Macam betul tepat. Jadi jawapan yang akhir tu adalah kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Dia rosak di tengah. Tapi akhir betul pula. Masya-Allah. Salah mula, akhir betul Ustaz. Pelik jadi macam tu. Okey, jadi kita nak seorang bagi refleksi. Sebenarnya apa bagus di permainan ni? Baik, silakan. Siapa? Okey, bagus Umi. Pada pendapat saya, permainan telefon buruk ini amat berkesan dalam menjelaskan maksud sanad dan matan hadis. Isi? Ini kerana periwayatan hadis yang kuat akan menjadikan hadis itu dimartabatkan sebagai hadis sahih. Oh, ini masya-Allah, ini usahawan ilmu namanya. Ya, betul. Dia ada dapat 2 markah iaitu isi dan juga huraian. Jadi dia kena letak 2 button. Jadi seorang satu. Umi pada Umi. Okey, Umi. Okey, baik. Umi. Sebab tadi diorang main permainan telefon buruk Ustaz kan? Ya, telefon buruk Umi ada makan lebih lah sebab dia bagi refleksi. Okey. Dan sebenarnya nak tanyalah pada siapa nak jawab. Sebenarnya hadis tu dia duduk dalam keadaan apa? Sahih ke dhaif? Okey. Siapa? Okey, Izul. Silakan. Saya kira hadis itu jatuh kepada hadis dhaif. Kenapa, Izul? Kerana hadis ini lemah dari segi matannya. Lemah dari segi matannya iaitu periwayatannya. Okey, itu tadi jawapan yang mantap daripada adik-adik kita. Didik TV KPM